Malaysia merupakan bumi bertuah yang tinggi nilai khazanah biodiversitinya. Antara 12 negara mega diversity yang paling kaya, hampir 70% spesies yang diketahui di dunia terdapat di negara ini. Lebih 15,000 tumbuhan berbunga hidup megar di Malaysia, di samping 185,000 spesies haiwan yang hidup bebas dan liar, termasuk primat yang paling jarang ditemui, ungka. Ungka beratnya hanya 6 hingga 9 kilogram, mempunyai lengan yang panjang dan berkaki pendek. Namun, ia cukup kuat untuk berayun dengan pantas dari pokok ke pokok. Sering mengalunkan suara merdu yang lantang dan bersahutan setiap kali pagi menyingsing. Istimewanya ungka, ia setia cuma pada satu pasangan. Ungka atau nama saintifiknya Hylobates hanya boleh ditemui di hutan hujan tropika di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam dan sebahagian kepulauan China. Terdapat 20 spesies ungka di dunia. Semenanjung Malaysia rumah kepada 3 jenis spesies, iaitu siamang, ungka tangan hitam dan ungka tangan putih. Ungka ni dia secara mudah kalau kita nak kenal pasti dia bertangan panjang, kakinya agak pendek. Dari segi yang paling jelas, dia tiada ekor yang boleh kelihatan. Dia tak macam lotong, kera, beruk, ekornya panjang. Dan dia mempunyai suara yang sangat kuat lah. Kalau kita bandingkan dengan spesies primat yang lain ataupun monyet yang lain, mereka tak ada kemampuan untuk bergerak selaju itu, seperti mana ungka. So mereka boleh bergerak dengan tangkas sebab ada fisiologi di bahagian kedua-dua bahagian ini yang menyokong. Spesies ini hidup di kanopi pokok yang tinggi dan sangat jarang ditemui di lantai hutan. Haiwan ini boleh bergerak dari satu pokok ke pokok lain dengan sangat pantas hingga mencapai kelajuan 35 km per jam. Ciri ini tidak ada pada haiwan lain. Keistimewaan ungka juga pada vokalnya yang nyaring, panjang dan dinamik. Dilontarkan secara solo, duet atau mengikut kumpulan. Dia punya kelakuan mengeluarkan suara tu. Kita boleh dengar suara ungka ni, dia mendayu-dayu seperti mana yang kita tengok pada hari ini bersama dengan pasukan. Kita tengok dia boleh dia punya suara tu boleh sampai 1 kilometer. Dia punya anggaran dan vocalization untuk kumpulan ungka ni sangat unik. Sangat unik. Dia akan digunakan untuk tujuan untuk menanda kawasan, untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Ketiga-tiga spesies ungka ini telah disinaraikan dalam Sinarai Merah Spesies Terancam Kesatuan Antarabangsa Pemeliharaan Alam Sekitar atau IUCN. Data Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan merekodkan bilangan populasi ungka menurun lebih 50% sejak 10 tahun lepas. Dengan anggaran, ungka tangan putih hanya tinggal kurang dari 2,000 ekor. Berdasarkan pada inventory survey, kita dapati spesies ni
Dulu contohnya kita membuat survey di kawasan lokasi A contoh. Kita pergi lagi 5 tahun, kita dah tak dapat dah rekod populasi unka. Ada, tapi dia semakin menurun. Saya nak kata 10,000 saya rasa tidaklah. Tapi saya rasa kalau setakat unka tangan putih ni, saya menganggarkan daripada data yang kita dapat ni, dia punya populasi dia di bawah 2,000 ekor. Kepupusan unka berupaya memberi impak negatif kepada pertumbuhan struktur hutan negara. Ini kerana haiwan ini antara ejen penyebar biji penih yang sangat penting. Bukan itu sahaja, ketika berkayut, unka ini akan menarik dahan-dahan yang rapuh sekaligus menjadikan pokok hutan lebih sihat. Tidak hairanlah jika unka digelar sebagai jurutera hutan. Apakah kepentingan unka dalam melestarikan ekosistem hutan negara? Mengapa pemeliharaan haiwan ini penting seiring usaha dalam mempertahankan spesies seperti harimau, badak sumbu dan tapir yang lebih mendapat perhatian? Kita harus belajar daripada pengalaman kepupusan badak. Kita harus belajar. Apabila tinggal 1-2 individu, kita belanjakan jutaan ringgit untuk mencari, untuk menggunakan teknologi yang canggih, untuk membuat pembiakan dengan teknologi sebagainya. Kita harus belajar daripada pengalaman itu. Kerana yang pertama sekali, sumber biodiversiti yang hilang takkan datang kembali. Hutan yang melambangkan gelanggang paduan suara unka ini kini telah menjadi abu angin kerana sikap manusia yang tidak bertimbang rasa atas dasar nama pembangunan. Unka mungkin tidak dapat bertahan hidup jika habitatnya semakin mengecil. Bila kita cakap tentang kepupusan haiwan, dia sebenarnya dia sangat kompleks, jadi banyak faktor yang menyumbang padanya lah. Satunya sebab habitat pun semakin fragmented atau terpecah ataupun hilang lah. Kadang-kadang kalau kita buka kawasan tu untuk kawasan ladang, monoculture, dia akan kehilangan sumber makanan, dia akan kehilangan tempat untuk bergayut, untuk melompat ataupun tempat perlindungan lah basically. Dan sometimes pembinaan jalan yang tak teratur pun itu pun boleh menyebabkan kehilangan ataupun penurunan populasi unka. Ancaman pencerobohan kepada habitat primat ini berada pada tahap kritikal dan berisiko terhadap kemerosotan kualiti dan nilai hutan di Malaysia, sekaligus menyumbang kepada kepupusannya. Kehilangan habitat asal, iaitu kebanyakannya macam contoh hutan-hutan dekat dalam Malaysia ni pun banyak yang dah ditarah. So mereka ni tak ada rumah untuk diorang tinggal. Tak ada rumah, tak ada tempat nak cari makan. Jadi itulah yang menyebabkan menyumbang kepada kepupusan bagi spesies ni. Kesan ini dapat dilihat di Gunung Lano, merupakan gunung terbesar di Lembah Kinta, Perak, dengan ketinggian 407 meter dari aras laut. Ia pernah menjadi rumah kepada primat bersuara lunak ini. Menjadi punca kehilangan haiwan ini, bagi saya lah yang saya faham lah, iaitu bermula daripada awal tahun 70-an lah, hujung tahun 60-an tu, apabila gunung-gunung di sini mula diteroka oleh pihak-pihak yang peneroka untuk batu lah, untuk projek-projek gunung, kuari-kuari. Bagi Nazim Oneh, anak jati Kampung Kepayang di Simpang Pulai,
Kenangan masa kecilnya ibarat direntap apabila suara nyaring haiwan itu hilang membawa diri setelah aktiviti kuari tumbuh bak cendawan selepas hujan di kawasan ini. Apabila mereka mula datang meneroka gunung-gunung ni nak jadi kuari, dengan letupan batu tu masa itu, dia orang nak keluarkan batu tu, dia orang kena letup. Letupan-letupan tu menjadikan unka ini yang sangat sensitif dengan orang ni, dia orang terus lari. Hilang terus. Saya dah 10 tahun saya tak jumpa dah. Memang saya rindu nak dengar. Berdasarkan data Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, keluasan tanah negara ialah 33.1 juta hektar. Dari jumlah itu, 55.3% atau 18.3 juta hektar adalah kawasan berhutan. Manakala selebihnya 14.8 juta hektar atau 44.7% adalah kawasan tidak berhutan. Haiwan akan keluar dari normanya apabila berhadapan dengan tekanan persekitaran baik daripada alam atau manusia. Tidak terkecuali, kumpulan unka dan siamang dilihat mula membiasakan diri berjalan di atas tanah kerana kanopi hutan yang telah terputus dan tidak bersambung lagi sebagai sebuah koridor. Unka memerlukan satu habitat yang tidak terganggu sebenarnya, ya. Jadi sekiranya habitat unka tersebut berhampiran dengan kawasan kehadiran manusia, ia secara tidak langsung akan memberi kesan terhadap kelakuan unka tersebut, ya. Kerana unka boleh beradaptasi dengan kehadiran manusia. Sebagai contohnya di kawasan ekopelancongan di Getah Highland, beberapa kumpulan siamang didapati telah membiasakan diri dengan kehadiran manusia. Unka secara semula jadi bersifat sensitif dengan persekitaran dan tidak akan menonjolkan dirinya di hadapan manusia selain kekal berada di atas pokok yang tinggi. Menjedari akan konflik melanda siamang di Genting Highlands Pahang, pihak Awana Genting merangka pelbagai inisiatif bagi mendidik penduduk dan pengunjung akan kehadiran siamang di sini. Strategi yang pertama kita ialah memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kehadiran, kemudiannya macam mana nak menghiburkan diri untuk siamang watching atau membuat siamang watching ataupun gibbon watching dengan secara what do you call that, menggunakan steps-steps yang tidak mengancam dia dan tidak mengganggu si siamang itu. Ya, pada mula-mulanya memang banyak orang sangat minat dan mereka selalunya akan rush ataupun physically go close to the siamang. Tapi lama-kelamaan melalui kita punya interaction dengan si visitor atau si penghuni sana, makin lama mereka memahami yang itu dia kena jauhkan diri daripada. So education is first of all the most important step to making sure that they are safe. Laporan komprehensif terakhir jumlah unka di Semenanjung Malaysia diterbitkan pada tahun 1974 merekodkan hanya 4,000 unka jenis tangan hitam mendiami hutan di semenanjung negara kita. Laporan berusia 48 tahun itu jelas telah lapuk dan tidak lagi relevan. Unka ni sebagai satu contoh keadaan di mana kita kekurangan data yang melampau. Tak ada satu orang pun yang boleh datang hari ini dan mengatakan
ini adalah jumlah populasi Ungka. Tak ada. Mereka boleh memberi andaian. Tak ada satu orang pun yang boleh datang hari ini dan mengatakan ini adalah peta taburan Ungka. Tak ada. Itu cuma satu anggaran. Tak ada satu orang pun yang boleh datang hari ini dan mengatakan ini adalah kawasan-kawasan penting untuk kita pelihara Ungka. Tak ada. Jadi kita ada satu keperluan untuk menjana data dengan segera. Ini perkara paling penting. Kita bercakap soal konservasi, soal pengurusan. Tanpa data, tak bermakna. Memahami situasi yang meruncing ini, selain Muhammad Abdul Latif, turut aktif penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu, Dr. Aini Hassanah Abdul Muttalib. Kajian itu memberikan tumpuan kepada kehidupan Ungka dan siamang di Tasik Kenyir, Terengganu menggunakan kaedah bioakustik, iaitu merakam suara bagi menganggarkan jenis dan kumpulan Ungka yang terdapat di Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara itu. Ungka sendiri dia haiwan yang spesies spesifik bunyi dia. So ungka dia ada satu bunyi, ungka tangan putih dia ada satu bunyi, ungka tangan hitam dia ada satu bunyi, siamang dia ada satu bunyi. So kita boleh recognize daripada bunyi tersebut. Dan yang saya tahu secara basic, burung pun macam tu juga. Setiap burung tu dia ada lagu ataupun dia punya rhythm dia sendiri. So daripada situ kita boleh tahu spesies apa, distribution apa. Lagi baik kalau lebih banyak recorder, kita boleh tahu lebih banyak distribution dia lah. Selain itu, bunyi ni daripada sudut ungka, bunyi ni pun adalah set spesifik. Maksudnya kita boleh tahu dia bunyi betina ke ataupun bunyi jantan. So far kita guna kajian passive acoustic monitoring, di mana kita akan tinggalkan bioacoustic recorder tu dekat kawasan hutan di aras level kanopi. Sebab kita nak aim, kita punya focal aim kita adalah untuk gibbon. Gibbon selalunya berada dekat kawasan kanopi yang tinggi lah. Antara faktor lain penggunaan kaedah ini termasuk keluasan Tasik Kenyir yang sangat luas, iaitu 260 km persegi. Tenaga yang terhad selain tidak mengganggu biodiversiti hutan. Jelas Aini Hassanah, kewujudan Ungka di dalam hutan penting dalam memastikan kesihatan hutan terus terpelihara. Diet utama Ungka adalah buah-buahan, tunas pokok dan pucuk muda. Habitatnya termasuklah di kawasan hutan tanah pama, hutan malar hijau dan hutan paya gambut. Ungka adalah seperti yang kita beritahu tadi, ungka adalah frugivore atau dia sukakan buah-buahan. Jadi yang dia akan buat, dia akan makan, yang dia akan sebarkan biji benih tu dengan lebih tersebar luas lah. So dengan itu kelestarian dan kesihatan habitat pun akan semakin baiklah. Sebab semakin banyak pokok yang akan tumbuhlah. Sementara itu, Profesor Badrul Munir Madzin dari Universiti Kebangsaan Malaysia turut sama dalam usaha merekodkan data populasi Ungka menggunakan teknologi Next Generation Sequencing atau NGS. Ini adalah teknologi terkini berasaskan sampel genetik bagi memahami ekologi pemakanan Ungka berdasarkan sampel najis haiwan itu. Kaedah NGS ataupun dikenali sebagai Next Generation Sequencing adalah merupakan kaedah genetik yang paling terkini yang boleh digunakan dalam aspek konservasi genetik Ungka di Malaysia. Ini kerana kaedah ini hanya menggunakan sedikit sampel najis yang dikutip daripada Ungka di lapangan
yang boleh membenarkan kita mengkaji dari aspek ekologi pemakanan, iaitu kita boleh tahu berapa jumlah spesies pokok yang dimakan. Kita juga boleh tahu dengan teliti berapa jenis dan sehingga ke peringkat family, ya, yang dimakan oleh unka dengan hanya melakukan kajian dari aspek NGS melibatkan sampel najis. Dari aspek yang lain, kajian NGS ini juga membenarkan kita mengkaji dari aspek kepelbagaian mikrobiota usus, di mana ia boleh digunakan untuk menunjuk, ya, komposisi bakteria yang terdapat di dalam usus unka tersebut. Jelas Badrul Munir, kaedah itu secara tidak langsung memberi gambaran sebenar status kesihatan serta habitat unka berkenaan. Cubaan kita untuk mendekati habitat gibbon tidak kesampaian kerana haiwan berkenaan sedar kehadiran kami di bawah. Pusat Menyelamat Hidupan Liar NWRC di Sungai Perak turut menjadi talian hayat dalam mempertahankan generasi unka dari terus hilang di bumi Malaysia. Pusat ini menempatkan hidupan liar yang diselamatkan dan yang dirampas dalam pelbagai operasi pengurusan hidupan liar dan penguatkuasaan oleh Perhilitan. Jabatan Perhilitan giat melaksanakan program rehabilitasi dengan menyediakan persekitaran terbaik bagi membolehkan proses pemulihan unka ke habitat semula jadi dilaksanakan dengan sempurna. Antara inisiatifnya dengan mewujudkan Pulau Unka yang menjadi transit sementara buat unka yang diselamatkan dari menjadi mangsa pemburu haram atau binatang peliharaan. Pulau Unka ni pertamanya adalah idea daripada Jabatan Perhilitan, iaitu pada tahun 1990-an dulu yang diterajui oleh Ketua Pengarah yang terdahulu, iaitu Tuan Muhammad Han. So kita ambil idea tu, kita bawa ke sungai ni dan kita buat Pulau Unka. Tujuan dia supaya kita boleh dapat tengok direct, tak ada berpagar apa, tak ada, kita boleh tengok direct. Dan dia tak boleh menepasi air. Kita ada air bawah tu. So dia akan main dalam pulau tu besar lah. Dia akan main situ dan bila kita nilai dia dah boleh berdikari apa semua tu, dan kita akan mula lepaskan dia ke hutan yang lebih besar lah, yang tu. So dalam masa tu kontak dengan manusia kita akan kurangkan, supaya dia jarang jumpa dengan manusia. Perhilitan sentiasa membuat pemantauan aktiviti haram di hutan menerusi operasi bersepadu khazanah dan rondaan penguatkuasaan di sekitar hutan negara bagi mematahkan aktiviti pemburuan haram. Sebuah rang undang-undang pindaan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar atau Akta 716 telah diwartakan pada 10 Februari 2022. Antara lain, melibatkan peningkatan penalti bagi kesalahan-kesalahan dengan denda maksimum sehingga RM1 juta dan penjara sehingga 15 tahun. Lulus tidak berselam, hilang tidak dicari. Itulah gambaran nasib yang menimpa unka ini. Semua pihak harus memainkan peranan dalam melindungi khazanah negara yang tiada galang ganti. Semoga suara unka terus bergema menghiasi lanskap hutan negara.